Assalamualaikum semua. Jumpa lagi untuk hari ini dan tajuk untuk cikgu ajar kamu hari ini adalah bundar nombor bulat hingga puluh ribu terdekat. Jom kita mula. Baiklah, kita tengok cara pertama dan contoh yang pertama dengan menggunakan garis nombor seperti di bawah. Garis nombor ini bermula dengan 480 dan berakhir dengan 490. Dari 480 ke 490 yang bergeraknya adalah tempat puluh. Di antara 480 dan 490 ini ada nombor-nombornya iaitu 481, 482, 483 dan seterusnya 489. Sekarang ni soalan memerlukan kita untuk bundarkan 487 kepada puluh terdekat. Jadi, pada garis nombor ini, kita cari di mana kedudukan nombor 487. Baiklah, 487 berada di sini. Bila kita tengok pada kedudukan garis nombor ini, 487 berada hampir dengan 490. Jadi, kita boleh katakan 487 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 490. Contoh kedua pula melibatkan garis nombor dari 12,000 ke 13,000. Jadi kita sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak bundarkan 12,295 kepada 1,000 terdekat. Jadi lihat pada kedudukan nombor 12,295 pada garis nombor ini, kamu nampak 12,295 ini berada hampir kepada 12,000 ke ataupun ia hampir kepada 13,000? Ya, melihat pada garis nombor kedudukan nombor ini, 12,295 ini berada hampir kepada 12,000. Jadi, 12,295 menjadi 12,000 apabila dibundarkan kepada 1,000 terdekat. Baik. Tengok pula contoh yang ketiga di mana garis nombor ini melibatkan 10,000 iaitu bermula dengan 30,000 dan berakhir dengan 40,000. Apa yang kita nak buat di sini adalah kita nak bundarkan 38,704 kepada 10,000 terdekat. Lihat pada garis nombor ini, tengok pada kedudukan nombor pada garis nombor. Di sini adalah kedudukan nombor 38,704 berada hampir kepada 40,000. Jadi, kita boleh katakan di sini 38,704 dibundarkan kepada 10,000 terdekat menjadi 40,000. Okey, sekarang mari kita tengok cara yang kedua pula. Cara pertama tadi menggunakan garis nombor. Cara kedua ini tidak lagi menggunakan garis nombor tapi memerlukan sedikit pengiraan pada nombor yang diberi. Sebelum tu, cikgu nak terangkan dulu proses membundar. Iaitu yang pertama, bila kamu dapat soalan, maka gariskan pada soalan itu, nombor itu perlu dibundarkan kepada apa? Contohnya kepada puluh terdekat atau kepada ratus terdekat atau pada 1,000 terdekat atau pada 10,000 terdekat. Jadi, kamu gariskan dulu perkataan dibundarkan kepada apa? Kepada 10 terdekat ke, 100 terdekat ke, 1,000 terdekat ke ataupun 10,000 terdekat. Okey, yang kedua, apabila kamu gariskan perkataan dibundarkan itu kepada apa, kemudian bulatkan nilai yang ada pada tempat yang diminta. Contohnya kalau dia minta 100, kamu bulatkan nombor yang ada pada tempat 100. Kalau dia kata bundar kepada 1,000 terdekat, maka kamu bulatkan nombor yang ada pada tempat 1,000. Jadi kita
basekan kepada apa yang dia nak kamu bundarkan, tempat mana. Jadi bulatkan nombor yang ada pada tempat tersebut, yang dia sebut tu. Kemudian, lihat nilai di sebelah kanan, jiran dia. Tengok jiran dia yang ada sebelah kanan. Okay, kalaulah jiran yang di sebelah kanan itu tidak lebih daripada 4, kekalkan nilai yang dibulatkan. Maknanya jangan buat apa. Kekalkan. Kalau nombor 6, nombor 6. Kalau nombor 5, nombor 5. Tetapi jika jiran yang sebelah kanan itu lebih daripada 4, contohnya 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9, maka kamu kena tambah 1 kepada nombor yang kamu bulatkan itu. Setelah kamu kenal pasti dan bulatkan nombor yang ada pada tempat yang perlu dibundarkan, nombor atau jiran yang berada sebelah kanan itulah yang menentukan nombor yang kamu bulatkan itu perlu ditambah 1 atau dikekalkan. Baiklah, jika jiran ataupun nombor yang sebelah kanan adalah nombor sifar 1, 2, 3 dan 4, maka ia tidak perlu ditambah 1. Kerana nombor ini kita namakan dia sebagai nombor miskin. Jadi dia tidak ada kemampuan untuk memberi atau menderma kepada jiran yang sebelahnya. Tetapi jika jiran yang sebelah kanan ini nombornya adalah 5, 6, 7, 8 dan 9, maka nombor ini kita namakan ia sebagai nombor kaya. Kerana nombor-nombor ini jika berada di sebelah kanan, maka dia perlu menderma atau dia perlu memberi 1 kepada nombor yang kamu telah bulatkan tadi. Baik, kita tengok cara yang kedua, contoh yang pertama, iaitu kita nak bundarkan 487 kepada 10 terdekat. Jadi, kita tulis dulu 487. Kita dah garis dah ni. Ni kita garis dah, kita nak bundarkan kepada 10 terdekat. Jadi, kita tulis 487 dan yang keduanya, kita perlu buat apa? Kita perlu bulatkan nombor ataupun nilai yang berada pada tempat 10. Tadi dia sebut dia nak bundar pada 10 kan? Jadi nombor yang berada pada tempat 10 ialah 8, maka kita bulatkan 8. Yang ketiganya kita tengok jiran sebelah. Perhatikan jiran sebelah kaya atau miskin. Okey, nombor 7. Nombor 7 berada pada nombor yang kaya. Jadi, bila kaya, nombor 7 berada di sini ya. Nombor 7, maka kita perlu tambah 1 kepada nombor yang dibulatkan. Tambah 1. Apabila kita dah tambah 1, maka selesailah pembundaran kita. 7 menjadi automatik menjadi sifar. 8 tambah 1 akan jadi 9. 4 dia akan menjadi 4 juga. Jadi 487 dibundarkan kepada 10 terdekat menjadi 490. Baik, kita tengok contoh yang kedua, iaitu bundarkan 12,295 kepada ratus yang terdekat. Jadi, sekali lagi ni kita nak cari nombor yang berada pada rumah ratus. Jadi, kita nak bulatkan rumah ratus. Baik, kita tulis nombor dulu, 12,295. Okey, cari nombor yang berada pada tempat ratus, iaitu nombor 2. Kita bulatkan nombor yang berada pada tempat ratus dan tengok jiran sebelah kanan. Jiran sebelah kanan ni ialah 9. 9 ni kaya ke miskin? Okey, kita tengok carta. 9 berada di mana? Okey, 9 berada di bawah, maka di bawah ini ialah nombor kaya. Jadi 9 merupakan nombor kaya, maka 9 perlu derma atau bagi sedekah 1 kepada nombor yang dibulatkan ini. Jadi tambah 1 kepada 2. Bila dah tambah 1 pada 2, nombor yang selepas kita bundarkan, iaitu nombor yang selepas di belakang nombor kita bulatkan ini, akan bertukar secara automatiknya menjadi sifar. 5 menjadi sifar. 9 pun akan bertukar menjadi sifar. Okey, 2 tambah 1 menjadi 3.
2 kekalkan 2 tidak berubah apa-apa, 1 pun tidak berubah, kekal menjadi 1. Jadi 12.295 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 12.300. Baik, contoh yang ketiga pula ialah kita nak bundarkan 38.704 kepada ribu terdekat. Jadi kita nak bundar ataupun kita nak bulatkan atau kita nak cari nombor yang berada pada rumah ribu nanti. Okay, kita tulis nombornya dulu. 38.704. Okay, bulatkan nombor yang berada pada rumah ribu. Nombor mana yang berada pada rumah ribu? Mestilah nombor 8. Jadi, kita tengok jiran yang di sebelahnya. Jiran sebelah kanan. Nombor 7. 7 ni kaya ke miskin? Ya, 7 ialah nombor yang kaya. Nah, dia tidak ada di sini. Dia ada di carta bawah. Carta bawah ni adalah nombor yang kaya. Nombor 7 berada di sini. Jadi, kalau kaya, kena derma 1 kepada nombor yang dibulatkan. Iaitu kita derma 1, maka bila dah kita buat penambahan 1 kepada nombor yang dibulatkan, maka nombor 3 nombor yang berada di belakangnya, iaitu nombor 4, nombor sifar dan nombor 7 ini automatiknya akan bertukar menjadi sifar. 4 tukar jadi sifar, sifar tetap sifar, 7 pun akan menjadi sifar, maka 8 tambah 1 menjadi 9, 3 kekal sebagai 3. Jadi 38.704 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 39.000. Manakala contoh yang keempat pula ialah kita nak bundarkan RM63.988 kepada 10,000 terdekat. Okey, sekarang ni kita nak cari nombor yang berada pada rumah 10,000. Okey, kita tulis nombor dulu. 63.988. Cari nombor yang berada pada rumah 10,000 atau tempat 10,000. Iaitu nombor 6. Baik, tengok jiran yang sebelah kanan. Jiran yang sebelah kanan ini, nombor 3. 3 ni miskin ke kaya? Kita tengok carta. 3 berada di sini, maka 3 itu miskin. Kalau miskin, dia tak bolehlah nak bantu nombor yang dibulatkan itu. Maka tidak perlu buat apa-apa. Jadi kita kekalkan nombor 6 itu. Jadi nombor yang di belakangnya, nombor yang kita bulat ini akan automatik bertukar menjadi, tukar menjadi sifar. 8 menjadi sifar. 8 yang kedua pun rumah 10 pun akan menjadi sifar. 9 akan menjadi sifar. 3 pun akan menjadi sifar. 6 maka tidak ada penambahan tadi. Maka 6 kekallah sebagai 6. Jadi kita katakan di sini RM63.988 dibundarkan kepada 10,000 terdekat menjadi 60,000. Kita tengok contoh yang terakhir. Bundarkan 41.996 kepada ratus yang terdekat. Nombor ni agak istimewa sikit. Di mana istimewanya? Mari kita tengok. Kita tulis dulu nombornya 41.999. Cari nilai yang berada pada rumah ratus ataupun tempat ratus, iaitu 9. Okay, tengok jiran sebelah kanan, 9 juga. Jadi 9 ni nombor kaya atau nombor miskin. Maka 9 berada pada carta yang kedua. Maka 9 adalah nombor yang kaya. Bila kaya, kena derma 1. Okay, kita bagi 1 pada 9 yang berada pada rumah ratus. Bila selesai kita bagi 1, maka nombor 2 digit yang di belakangnya automatik menjadi sifar. 9 pada rumah sah jadi sifar. 9 pada rumah 10 pun jadi sifar. 9 tambah 1 jadi berapa? 10. Sifar di bawah dan 1 di atas. Nah, itulah istimewanya. Jadi 1 tambah 1 jadi 2, 4. Jadi tetap 4. Jadi boleh kita katakan di sini 41.996 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 42,000.
Sekian dulu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum.